warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Syikin. Hari ini kita akan sambung pembelajaran sesi maya kita untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu nak masuk set 3 JPN Kelantan. Okey, kita akan buat daripada sini sampai bawah lah. Okey. So hari ni cikgu nak masuk tulis satu ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan ataupun menukarkan imbuhan ataupun menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, seperti biasa cikgu kata kalau sebelum kita buat ayat kita perlu tahu makna perkataan-perkataan tersebut supaya kita tidak membuat kesalahan menggunakan perkataan tersebut pada ayat yang salah. Okey. Yang pertama, kos. Apa maksud kos? Okey, kos ialah harga yang perlu dibayar untuk memperoleh sesuatu. Okey, biasanya harga menggunakan duit lah. Okey, yang kedua, perkataan kes. Apa maksud kes? Kes adalah keadaan khusus yang berhubung dengan seseorang atau sesuatu. Okey, yang ketiga adalah perkataan inisiatif. Okey, apa maksud inisiatif? Inisiatif adalah daya usaha yang mula-mula sekali. Okey, yang keempat adalah insentif. Insentif adalah sesuatu yang diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan atau galakan. Okey. Yang kelima adalah format. Format. Okey, apa maksud format? Format adalah bentuk atau rupa sesuatu, ukuran sesebuah naskah. Okey, last, yang keenam. Maksud formula. Okey, formula adalah satu ringkasan yang dilambangkan oleh huruf atau tanda untuk menyatakan sesuatu hukum. Okey, jadi sekarang pelajar dah tahu maksud makna perkataan ini. So, pelajar boleh bina satu ayat kena dengan maksud ni. Okey, cuba buat. Seterusnya, kita nak masuk soalan yang kedua, iaitu nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada frasa nama plus frasa nama ataupun frasa nama tambah dengan frasa kerja, frasa nama tambah frasa adjektif ataupun frasa nama tambah frasa sendi nama. Okey, apa itu frasa nama? Apa itu frasa kerja? Apa itu frasa adjektif? Apa itu frasa sendi nama? Okey, benda ni kita belajar dah masa sekolah rendah. Okey, ni cikgu nak tunjukkan. Kalau frasa nama tambah frasa nama adalah nama,
kata nama. Okey, contohnya macam ni. Encik Mazlan adalah guru. Encik Mazlan ni adalah frasa nama dan guru ni pun adalah frasa nama. Okey, contohnya yang kedua, bangunan baharu itu ialah Hospital Putrajaya. Bangunan itu adalah frasa nama dan Hospital Putrajaya itu adalah frasa nama. Okey, yang kedua, frasa nama tambah dengan frasa kerja. Okey, contohnya apa? Budak itu adalah frasa nama. Bermain layang-layang ini adalah frasa kerja. Kerja apa yang sedang dibuat? Okey. Yang kedua, Dr. Amirul merawat pesakit. Dr. Amirul adalah frasa nama dan merawat pesakit itu adalah frasa kerja. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. Suara penyanjak itu sungguh merdu. Merdu adalah frasa adjektif. Okey. Buah tembikai itu manis. Buah tembikai frasa nama dan manis itu adalah kata adjektif. So frasa nama tambah frasa adjektif. Okey, last. Frasa nama tambahkan dengan frasa sendi nama. Jubah itu untuk Pak Cik Amin. Okey, frasa nama dan tambahkan dengan frasa sendi nama Pak Cik Amin. Okey, contoh yang kedua, rencana itu tentang Pulau Pangkor. Frasa nama dan frasa sendi nama. Okey. So, cikgu dah terangkan apa maksud frasa nama, apa maksud frasa kerja, apa maksud frasa adjektif, apa maksud frasa sendi nama. Okey, sekarang ni nyatakan pola ayat ni. Okey, kamu nyatakan pola ayat, lepas tu tuliskan mana satu frasa kerja, mana satu frasa nama. Contoh cikgu bagi ayat pertama, Tun Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri Malaysia yang amat berwibawa. So, frasa nama cikgu adalah Tun Dr. Mahathir. Frasa nama yang kedua cikgu adalah Perdana Menteri. So ayat yang pertama, pola yang pertama adalah FN tambah dengan FN. Okey, sambung yang ayat yang lain ni. Okey. Seterusnya cikgu nak masuk ni dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari segi imbuhan. Okey. So saya rasa pelajar tak ada masalah dalam ni lah. Untuk satu kesalahan ejaan biasanya pelajar akan dapat mengesan apakah kesalahan ejaan dalam ni. Ini mudah bagi pelajar. Dan juga satu kesalahan dari segi imbuhan. Imbuhan seperti yang pelajar tahu, imbuhan adalah perkataan men, mem, di. So pelajar perlu tahu bagaimana nak membezakan penggunaan imbuhan pada setiap perkataan. Okey. Seterusnya untuk soalan yang ni terdapat satu kesalahan penggunaan kata istilah ataupun satu kesalahan tata bahasa. Okey, yang ni saya nak pelajar kenal pasti mana satu kesalahan penggunaan kata, mana satu kesalahan tata bahasa. Okey. Seterusnya, latihan yang seterusnya adalah kemukakan peribahasa yang sesuai berdasarkan ayat tersebut. Okey, ni 1, 2, 3. Kemukakan peribahasa. Okey.